Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang analisis graf sesaran masa. Okey. Di slide cikgu adalah bulatan yang berwarna ungu yang mewakili motosikal. Okey, so pelajar boleh lihat buku teks muka surat 38. Okey, yang mana penunggang motosikal itu menunggang motosikal sejauh 100 meter ke arah positif atau ke arah kanan. Kemudian berpatah balik ke arah negatif sehinggalah ke titik akhir. Okey. Okey, pergerakan motosikal yang ditunggang tadi, okey, dianalisis, okey, menggunakan graf sesaran masa. Okey, daripada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E dan E ke F. Okey, untuk pengetahuan semua anak-anak pelajar, okey, kecerunan graf bagi graf sesaran masa adalah merujuk kepada laju ataupun hal laju. Okey, ikut kehendak soalan. Jika soalan itu mahukan laju, so pelajar kenalah menggunakan rumus jarak bahagi dengan masa. Tetapi sekiranya soalan itu hendakkan hal laju, so pelajar kena membahagikan sesaran dan juga masa. Okey. Pada bahagian A, B, okey, motosikal ditunggang sejauh 100 meter ke kanan selama 5 saat. Okey. Jadi, kecerunan graf ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So, pelajar akan dapat 20 meter per saat. Okey, maka hal laju motosikal tersebut ialah 20 meter per saat ke kanan. Okey. Kita pergi pula kepada bahagian BC. Okey, jika pelajar lihat bahagian BC tersebut adalah mendata. Okey. Grafnya mendata. Jadi, ketika itu motosikal berhenti selama 3 saat. Okey. Dan kecerunan graf ialah 0 meter per second. Maka hal laju motosikal ialah 0 meter per saat. Okey. Untuk bahagian C dan D, okey, motosikal berpatah balik dan ditunggang kembali ke titik asal dalam masa 4 saat. Okey, jadi kecerunan graf ialah 0 tolak 100 bahagikan dengan 12 tolak 8. Okey, so pelajar boleh lihat graf tersebut. So, jawapannya ialah negatif 25 meter per saat. Okey, maka hal laju motosikal ialah 25 meter per saat ke kiri. Okey, ke kiri. Sebab dia berpatah balik ke titik asalnya. Okey, pada bahagian D dan E, motosikal berada dalam keadaan pegun di titik asal selama 2 saat. Okey, kecerunan grafnya ialah 0 meter per saat. Jadi, hal laju motosikal ialah 0 meter per saat. Okey. Okey, untuk bahagian EF pula, okey, motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Okey, daripada E ke F ini. Okey, saya tunjukkan daripada E ke F ni. Okey, motosikal itu bergerak
sejauh 50 meter selama 6 saat. So, kita cari kecerunan dia. So, negatif 50 tolak sifar bahagi dengan 20. Okey, 20. Sini 20 tolak 14. So, dapat jawapan negatif 8.33 meter per saat. Maka, hal laju motosikal ialah 8.33 meter per saat ke kiri. Ke kiri. So, negatif itu menunjukkan ke kiri. Okey. Jadi jelas. Inilah cara untuk menentukan hal laju di dalam graf sesaran masa. Okey, bagaimanakah untuk mencari jumlah jarak dan juga jumlah sesaran? Okey, jadi jumlah jarak adalah daripada bahagian AB plus BC plus CD plus DE dan plus EF. Okey, itulah jarak. So, berapa? 100, AB 100, BC kosong kan? Duduk diam je. Okey, CD 100, DE sesaran kosong dan plus EF 50. So, dapat 250 meter. Okay, berbeza dengan sesaran. Sesaran kita kena jangan abaikan negatif ke kiri dan positif ke kanan. So, untuk jumlah sesaran 100 adalah ke kanan. Okay, tambahkan dengan negatif 100 ke kiri, tambahkan pula dengan negatif 50 ke kiri. So, jawapannya ialah negatif 50 meter. Sebenarnya, negatif itu merujuk kepada 50 meter ke kiri. Okay. Bagaimanakah pula untuk mencari laju purata dan hal laju purata? So, laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa tadi semuanya adalah 20 saat kan? Jadi, 250 adalah jarak yang dilalui tadi bahagikan dengan 20 saat. So, pelajar guna kalkulator. Okey, bahagikan. So, pelajar dapat 12.5 meter per saat. Bagaimanakah pula dengan hal laju purata? Okey, sebab hal laju juga adalah kuantiti vektor. So, hal laju mestilah kita gunakan sesaran. Okey, jumlah sesaran kita tambahkan, kita dapat dari yang tadi, kita bahagikan dengan jumlah masa. So, pelajar dapat negatif 50 bahagi 20. So, jawapannya ialah negatif 2.5 meter per saat. Okey, kita pergi pula kepada bagaimana untuk menganalisis graf hal laju masa. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 39 iaitu gerakan linear sebuah basikal. Daripada titik awal, bergerak ke arah positif, kemudian ke titik akhir, iaitu ke arah negatif. Okey, daripada graf hal laju masa ini, pelajar kena ingat kecerunan adalah pecutan graf, manakala luas di bawah graf adalah jarak atau sesaran bergantung kepada soalan nak jarak ataupun nak sesaran. Okey. So, ini adalah L1, L2, L3 dan L4 yang mana L merujuk kepada luas di bawah graf. Okey. 0, 10, 15 ini adalah hal laju. Okey, dalam unit meter per saat. Okey, manakala yang bawah ini adalah masa dalam unit saat. Okey, pada sela masa 0 hingga 50 saat, kecerunan graf ialah
0 meter per saat lah. Okey, ke kanan dengan halaju seragam 10 meter per second. Okey. So, pelajar boleh tengok graf tersebut. Okey. Okey, ni graf. Okey, ni halaju dia. Okey. 10 meter per second. Okey, kecerunannya sebab dia mendatar, kecerunannya adalah 0. Okey, dia bergerak ke kanan dengan halaju seragam 10 meter per second yang mana pelajar boleh terus dapat daripada graf. Okey. Okey, pada sela masa 50 hingga 70 second. Okey, 50 saat hingga 70 saat. Okey, kecerunan graf. Okey, ini kecerunan graf. Okey, 15. Okey, paksi Y 15 tolak 10. Okey. Okey. So, kita tengok paksi X 70 tolak 50. So, guna kalkulator, so dapat 0.25 meter per second square. Okey. So, maka basikal ini bergerak ke kanan dengan percutan seragam 0.25 meter per saat kuasa 2. Okey. Okey, untuk sela masa 70 hingga 100 saat. Okey. Seperti biasalah, kita nak tahu kecerunan graf. Okay, daripada 70 dan juga 100 saat. So, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Kan? So, Y2 tolak Y1. Okey, Y2 berapa? 0 tolak Y1, 15. Okey. Lepas tu, X2 100 tolak X1 70. Okey. So, pelajar kena contenglah sikit. Jangan tak conteng. Sini tulislah koordinat X1, Y1. Sini tulis koordinat X2, Y2. Okey. So, bila kita dah conteng, kita nampak. So, kita buatlah dekat kita punya jawapan. Okey. So, dapatlah guna kalkulator ataupun kita tolakkan dulu negatif 15 bahagi dengan 30. So, pelajar dapat negatif 0.5 meter per saat kuasa 2. Okey. So, halaju basikal semakin berkurang. Of course, semakin berkurang. Daripada 15 turun kepada 0. Dan basikal mengalami percutan negatif 0.5 meter per saat kuasa 2 pada arah pertentangan dengan arah pergerakan basikal. Okey. Okey, pada sela masa 100 hingga 120 saat. Okey, 100 hingga 120 saat. Okey, so pelajar dapati grafnya adalah mengufuk atau mendatar. Jadi, halajunya adalah 0 meter per saat. So, confirmlah kecerunan graf adalah 0 meter per saat kuasa 2. So, basikal berhenti dan pegun selama 20 saat. Kita tolak sajalah. 120 tolak 100 dapat 20 saat. Okey, kita lihat pula pada sela masa 120 hingga 150 saat. Okey, 120 hingga 150 saat. So, kalau pelajar perhatikan, okey, percutan basikal tersebut semakin berkurangan. Okey, sebab apa? Sebab kita lihat kecerunan dia. Jadi, negatif 9 tolak 0 bahagi dengan 150 tolak 120. Okey, macam biasalah. Kita guna rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, pelajar akan dapat percutan basikalnya ialah negatif 0.3 meter per saat kuasa 2. Okey. Tapi pelajar perhatikan halaju basikal semakin bertambah. Okey, halajunya semakin bertambah kepada negatif 9 meter per saat. Kan?
Kenapa bertambah tetapi negatif? Okey, negatif kat bawah itu menunjukkan ke kiri. Okey, ke kiri. Okey. Daripada kosong kan? Daripada hal laju kosong. Okey. Hal lajunya bertambah 9 meter per saat. Okey, bertambah 9 meter per saat. Cuma ke kiri. Cuma ke arah kiri. Okey. Jadi, basikal itu bila kita buat pengiraan, dia memecut secara seragam negatif 0.3 meter per saat kuasa 2. Okey, pada arah pergerakan basikal itu ke kiri. Okey. Okey, macam mana kita nak cari luas bagi graf hal laju masa? So, L1, kita cari luas di bawah graf iaitu 50 kat sini 50 darab dengan 10 tinggi lebar 50 darab 10. Kemudian untuk L2 kita guna rumus trapezium. 1/2 darab dengan 20. 20 darab dengan 25. 25 itu daripada sini. 15 tambah 10 dapat 25. So, kita darabkan dapat jawapan 250 meter. Manakala yang L3 1/2 darab 15. 15 darab 30. Manakala last sekali 1/2 darab 30 darab 9. So, jumlah jarak keseluruhan ialah awak tambahkan semuanya. So, awak dapat 1110 meter. Manakala jumlah sasaran keseluruhan, pelajar kena jangan lupa untuk melihat arah. Iaitu ke kanan positif, ke kiri negatif. Jangan abaikan arah. So, sebab sasaran adalah kuantiti vektor, iaitu kuantiti yang mempunyai magnitude dan juga arah. So pelajar tambah L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Cuma L4 itu sebab dia ke kiri, maka kita tolakkan 135. Jawapan anda adalah 840 meter ke kanan. Kenapa ke kanan? Kerana hasilnya adalah positif 840 meter. Sekian sahaja untuk tajuk hari ini. Saya harap pelajar dapat menjawab soalan latihan formatif 2.2 muka surat 45 di dalam buku teks. Dan semoga kejayaan dalam genggaman pelajar semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe. Dan kalau boleh share untuk agar ilmu ini kita dapat kongsi bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.